Teruskan hidup selagi daya. Susah senang bukan hendaknya. Seuncang duit buat ibu cerita saya. Marilah kita selami kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Inilah kisah anak malang yang ditinggalkan ayah yang menghilang entah ke mana. Hidupnya bersama-sama ibu yang uzur di sebuah pondok usang. Ibulah yang menjadi tempatnya bermanja dan berkasih sayang. Halim hanya bersekolah sehingga darjah 6 saja. Dia tidak mampu lagi menyambung pelajaran hingga ke peringkat menengah kerana tidak sampai hati melihat penderitaan ibunya yang bertungkus lumus mencari wang menyerap persekolahannya. Sudah hampir sebulan Mak Munah sakit. Dia terlantar di rumahnya dalam keadaan yang menyedihkan. Tubuhnya kurus, tulang rusuk dan selangkah timbul. Mukanya terlalu cengkung. Matanya terkedip-kedip seolah-olah tidak mampu celik lagi. Sewaktu ibunya sihat dahulu, ibunya membuat kuih jualan. Halim menjajal kuih itu ke seluruh kampung. Masih terngiang-ngiang di telinga jeritan. Kuih, karipap, cucuk udang, cucuk badak. Memecah kesunyian kampung. Kini ibunya terlantar di katil dalam keadaan amat menyayukan. Ibunya tidak lagi membuat kuih untuk dijual. Mereka cuma membelanjakan sedikit daripada wang dijimatkan sewaktu ibunya sihat dahulu. Kini wang itu kian habis. Inilah yang merunsingkan fikiran Halim. Anak yang berusia 12 tahun itu otaknya masih terlalu muda untuk dibebankan dengan pelbagai persoalan hidup. Halim memerlukan wang untuk membeli ubat buat ibunya dan membeli barang-barang penyakit keperluan harian. Penyakit tidak akan sembuh jika tidak diberi ubat serta diberi rawatan. Halim juga akan sakit jika tidak makan dan minum. Tetapi di mana dia boleh mendapatkan keperluan itu semua? Hatinya sering tertanya-tanya, di mana dia boleh meminta pertolongan itu semua? Orang-orang kampung tidak pernah mengambil tahu untung nasib yang menimpa Halim dan ibunya. Jauh sekali untuk bertanya khabar. Inilah yang berputar ligat dalam kepala Halim. Kau tak pergi sembahyang Jumaat, nak? Tanya ibunya dari dalam bilik. Halim tersentak dari lamunannya. Dia cepat-cepat menoleh ke belakang melihat ibunya yang terbaring lesu. Suara ibu mengejutkannya daripada lamunannya itu. Entahlah, Mak, belum tahu lagi. Jawab Halim dengan rasa hendak tak hendak sahaja. Halim melangkah ke arah ibunya. Halim duduk di sisi ibunya sambil memegang ibunya. Dahi yang berkulit kendur itu panas. Ibunya masih sakit lagi. Jangan begitu, nak. Pergilah sembahyang. Emak tahu kau belum pernah tinggal sembahyang Jumaat, kata Mak Munah memujuk anaknya dengan suara yang amat lemah. Dia terbatuk-batuk. Halim terdiam saja mendengar kata-kata ibunya itu. Hatinya merasa amat pedih melihat keadaan ibunya yang disayangi itu. Tanpa disedari, Halim menitiskan air mata melihat penderitaan ibunya yang terbaring lesu itu. Tiba-tiba terbayang di matanya seuncang kecil yang penuh dengan wang shilling dan kertas, iaitu wang sedekah kepada masjid. Selama ini, dia menjadi pengutip wang sedekah. Belum pernah dia mencurinya. Halim tersenyum sendiri. Apa
Apa yang kau fikirkan tu nak? Kenapa Mak lihat kau tersenyum sendiri? Tanya Mak Munah dengan nada suara yang amat lemah. Mata Mak Munah terkedip-kedip merenung anaknya seperti cicak merenung kekatu yang berterbangan di siling rumah. Tak ada apa-apa lah Mak, Lim nak pergi semayang ni, tegas Halim sambil berlalu dari sisi ibunya. Baiklah Lim, tapi Mak tengok hari ini panas terik sikit. Panas terik ni, bawalah payung, kata ibunya lagi. Ibunya masih mengambil berat akan kesihatannya walaupun keadaan ibunya sudah terlalu uzur. Demikianlah kasih seorang ibu. Tak payahlah Mak, hari mula redup ni. Lim pergi dulu Mak. Mak Munah tinggal sendirian di rumah. Tiada siapa yang menemaninya. Untunglah dia mempunyai seorang anak. Sejak dia sakit, Halimlah yang menjaga makan minumnya dan menguruskan rumah tangga. Mak Munah menjamah sedikit bubur yang disediakan oleh Halim. Sakit yang dihadapinya membunuh seleranya untuk makan. Suatu azan mendayu-dayu, ibuku pergi meninggalkanku. Perginya tak akan kembali lagi kerana takdir telah menentukan. Sebaik saja khatib mula membaca khutbah, Halim serta beberapa orang rakan-rakannya yang lain mula menjalankan tugas mereka mengutip derma. Pada hari itu, Halim menyimpan niat tertentu. Dia berniat hendak mengambil wang itu untuk membeli ubat ibunya. Setelah selesai tugasnya, Halim telah menghilangkan diri. Setibanya di rumah, Halim terus mendapatkan ibunya. Mak, Lim dah ada duit untuk membeli ubat Mak. Halim terpaku apabila mendapati sekujur tubuh ibunya yang sudah tidak bergerak lagi. Dia merenung sekuat hatinya apabila mendapati ibunya telah pergi meninggalkannya. Mak, sampai hati Mak tinggalkan Lim. Pada siapa Lim nak mengadu lagi? Mak, tidak lama selepas itu, 2 orang pegawai masjid datang mencari Halim. Mereka kelihatan terlalu marah. Apabila melihat Halim tersedu-sedu memeluk sekujur tubuh ibunya yang sudah tidak bernyawa, mereka insaf dan sedar. Barulah mereka tahu sebab-sebab Halim berbuat demikian. Dipendekkan cerita, akhirnya Halim telah diambil oleh salah seorang pegawai masjid menjadi anak angkatnya. Kawan-kawan, antara pengajaran yang terdapat dalam cerita ini ialah: pertama, kita tidak sepatutnya melanggar nilai-nilai murni dalam kehidupan walaupun kita dalam kesusahan. Kedua, sentiasalah berfikir secara positif untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Ketiga, sebagai masyarakat yang prihatin, kita hendaklah sentiasa peka dengan kesusahan yang dialami oleh jiran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.